أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Pertama, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna hitam. Berwarna hitam. Akhlak di kepala Rasulullah SAW ni iaitu bersikat. Nabi kemas orangnya. Rambut Nabi panjang hingga cecah ke bahu. Rambut Nabi tak benarkan cecah telinga. Nabi kemaskan, tarik ke belakang. Rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia ni tidak ada uban. Ketika Rasulullah SAW wafat 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, Nabi wafat hari Isnin. Nabi dikebumikan pada hari Rabu selepas solat Asar. Maka ketika itu Sayyidina Ali kira rambut Nabi. Dia kira dan akhirnya dia mendapati di kepala Rasulullah SAW yang mulia hanya terdapat 10 helai uban, dan di janggut Nabi yang mulia hanya 4 helai uban. Wallahu alam. Kita tutup kalimah kita dengan wallahu alam. Jangan terlalu dabik dengan ilmu di dada. Order kata saya ikut ni. Relax. Lapangkan dada kita dengan perkataan para ulama zaman dahulu. Hatta Imam Al-Bukhari pun merawat sahih Bukhari. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dia selalu tutup perkataan dia dengan wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Okey, selesai. Jadi rambut Nabi ni, apa akhlak Nabi? Rambut Nabi panjang. Selalu orang rambut panjang orang kata selekeh. Tapi rambut Nabi kemas. Rambut Nabi lurus dan Nabi kerap bersikat. Tapi kaedah sikat Nabi macam mana? Banyak kaedah. Antara yang diriwayatkan, Nabi mencelupkan 10 jari Nabi ke dalam mangkuk yang berisi minyak zaitun dan menekan ke kulit kepala, tarik ke belakang. Minyak zaitun ni dia punya zarah kecil dan dia masak tu. Mungkin sebab itulah rambut Nabi kurang beruban. Cuma rambut Nabi beruban bila turun surah Hud. Nabi duk fikir apa surah Hud ni, maka rambut Nabi mula beruban. Nabi wafat, ingat, umur 63 tahun. Akhlak Nabi yang pertama adalah apa dia? Adalah kemas. Orang suka tengok orang Islam kemas, smart kan? Nombor 2, di kepala Rasulullah SAW ada lagi satu akhlak, iaitu kesihatan. Kesihatan apa? Nabi mementingkan kesihatan. Kerana itu sunnah di kepala Rasulullah SAW yang mulia. Yang kedua, al-hijamah, berbekam. Nabi kalau pening kepala, Nabi tak cari Panadol, Nabi tak pergi mana-mana. Nabi buat berbekam. Bekam bahagian kepala. Kalau kita tengok Ibn Qayyim, dia mengarang satu kitab. Kitab tu sangat masyhur. Nama kitab tu Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi ni dikumpulkan hadis-hadis yang sahih. Dan kalau kita tengok dalam kitab tu, muka surat 56 tak silap saya hingga 54 hingga 58 tak silap saya, dia tunjukkan kelebihan berbekam. Saya merayu ni, jangan ada umat Islam yang hari ni yang dengar ceramah saya ni tak pernah buat bekam seumur hidup. Buatlah bekam sekali. Dalam hadis tu ada satu, boleh merawat lebih kurang pelbagai penyakit, lebih kurang 70 penyakit yang berbahaya. Tuan-tuan tahu kan, saya pengidap kanser. Saya pesakit kanser. Sampai hari ni pun belum bebas kanser. Sakit kanser ni. Masuk kemoterapi, hari pertama saya lalui kemoterapi, saya muntah 5 jam. Depan orang saya senyum. Bila isteri saya balik, saya masuk dalam tandas, saya muntah 5 jam, dari jam 12 malam hingga 5 pagi. Keluar dah tak ada apa nak keluar lah. Kita tak boleh makan, tapi dia punya loya, dia punya panas, peluk perut kita memulas-mulas. Masya Allah. Tuan-tuan dan perempuan, buatlah bekam. Lepas saya buat bekam, Masya Allah,
Allah beri kekuatan untuk berhadapan dengan rawatan kemoterapi dengan lebih sihat. Bekam. Orang rabun-rabun, selaput mata, wallahi buat bekam. Tak sampai 5 minit. Ada seorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ni orang yang tak boleh tidur malam. Kena penyakit, tak boleh tidur malam. Lepas buat bekam, normal tidur malam dia. Buat bekam. Okey, akhlak Nabi mementingkan kesihatan fizikal je. Kalau kita nak kelihatan kemas, kita juga kena mempunyai akhlak menjaga kesihatan. Nombor 2, nombor 3, di kepala Rasulullah SAW yang mulia, Nabi memakai serban. Serban Nabi tak compang-camping kemas. Saya bawa balik bagi bantuan pelarian Syria musim sejuk di Turki dan juga di sempadan Turki, di Acakale dan juga Urfa. Pergi kat situ bagi bantuan. Masa balik tu kita menjumpa sahabat-sahabat daripada Istanbul. Adalah orang Turki hina sahabat-sahabat kami yang memakai serban. Saya senyum je. Dia kata pakai serban ni, apa Islam dunia dah moden, Islam sepatutnya sejajar dengan kemodenan dunia. Dia ni sekular, artatok-nya. Islam tapi sekular artatok. Jadi apa berlaku? Saya senyum. Saya kata, Tuan, apa kejayaan Turki pada hari ini? Apa empire yang Turki ada? Malah negaranya makin kecil, kucak-kacir. Tetapi di bawah pemimpin Muhammad Al-Fatih, tengok serban mereka besar mana. Tengok Sultan Murad, dia kaya. Sultan Murad ni kaya. Sultan Muhammad Al-Fatih kaya dan luas empire. Tetapi serbannya sangat besar. Tapi dia menakluki dunia. Dia digelar sebaik-baik jeneral, digelar sebaik-baik pemerintah, sebaik-baik sultan, sebaik-baik tentera oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau siapa yang membebaskan Konstantinopel. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang paling pandai di kalangan kamu, orang yang paling pandai di kalangan kamu adalah orang yang kerap mengingati mati. Kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih besar serban dia? Sebab itu bukan sebarang serban, itulah kain kapannya. Ji, kita ni serban nipis je. Sultan Muhammad Al-Fatih, kemana-mana dia pergi, dia sebenarnya mengikat di kepalanya dengan kematian. Itulah kain kapannya. Orang tak tahu. Tanya orang Turki, ramai juga yang tak tahu. Sebab tu serban dia nampak besar. Terus lagi, tuan-tuan, akhlak di Rasulullah SAW di bahagian kepala, simbol serban. Walaupun kita ni ilmuwan, walaupun kita hebat, kita mementingkan keselamatan kepala. Kan kalau orang naik motor pakai helmet, kan Rasulullah dia mementingkan keselamatan kepala dia dengan memakai serban. Serban boleh mengawal suhu kepala kalau terlalu panas, boleh menyebabkan kepala berpeluh, dan kemudiannya kepala tu jadi apa, tuan-tuan? Kepala tu jadi sejuk kembali dengan peluh tersebut. Ini siapa tahu kisah Arab Badui tahu cerita tu. Habis banyak lagi kelebihan serban. Masa tu best dialog tu. Orang daripada Ankara tu dia jumpa dekat Istanbul. Dia cakap apa kat saya? Apalah jadi. Saya pun senyum. Saya kata, bukankah ketika peperangan Badar terdapat satu hadis yang sahih, tentera-tentera yang berupa malaikat turun daripada langit, mereka memakai serban. Jom pujuk hati kita pelan-pelan nak. Ustaz pun tak pakai serban. Alamak, saya masih muda lagi ni, rock lagi ni. Jadi apa berlaku, tuan-tuan? Boleh nak pakai serban, pakai. Tapi biarlah akhlak tu pun berserban. Ada orang pakai serban tapi akhlak dia panas banget. Dia bahaya juga, takut memalukan Islam. Kalau kita pakai serban, biar akhlak berserban. Boleh tak?
Kadang-kadang aduh sayangnya pakai serban, pakai jubah, kononnya mengikut sunnah, tapi bohong orang pergi umrah. Ada. Dia jadi pemusnah kepada umrah. Dia menjadi pemusnah kepada sunnah yang dia buat. Lagi kita pakai serban, lagi kena tawaduk kita. Okay dah? Selesai. Selepas itu di kepala Rasulullah SAW, Nabi selalu sujud. Nabi kerap sujud. Pandai-pandai kita kena banyak sujud. Antara satu kisah, Abdul Rahman bin Auf, dia berhijrah lambat daripada kota Mekah. Sampai dia di bumi Madinah, kekasih dia adalah Rasulullah. Dia terlalu rindu, bagai dada nak pecah. Dia tanya penduduk Madinah, manakah Nabi? Manakah Nabi? Akhirnya penduduk Madinah ada seorang tunjuk, dia sujud tak jauh daripada masjid Sayyidina Bilal yang tuan-tuan pergi kan? Tak jauh. Kat situ tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, Nabi sujud terlalu lama. Sujud terlalu lama. Sehingga Abdul Rahman bin Auf berdebar-debar jantungnya kerana takut Nabi mati ketika sujud. Sebab terlalu lama Nabi sujud. Dan kemudiannya Masya Allah, bila Nabi angkat kepala bagi salam, Abdul Rahman bin Auf tegur Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nabi jawab, kamu ni siapa? Allah punya lazatnya Nabi sujud, sehingga Nabi terlupa siapa kawan baik dia. Aku Abdul Rahman bin Auf, aku sahabatmu baru berhijrah dari Mekah. Oh, dia kata, oh ingat. Kita masa sujud tu lah ingat macam-macam. Bila lah imam ni nak habis solat, ni coronavirus ada dalam ni, dia risau. Dia risau panjang. Tapi tak apa, masa sujud, sujud betul-betul. Lambangkan sujud. Jangan jadi macam saya, tuan-tuan. Saya dah 5 kali buat operasi lutut, dan doktor takut kecederaan berlaku. Doktor kata tak payahlah, takut cedera kembali. 5 kali tuan-tuan seksa. Kadang-kadang saya semayang kat belakang, tengok orang lebih tua daripada saya boleh sujud. Cemburunya dalam hati saya. Cemburulah hati saya. Cemburu. Tuan-tuan yang mana boleh sujud, sujudlah lama sikit. Lama sikit. Nabi memang lama sujud. Kalau boleh tuan-tuan, saya kadang-kadang nak cerita sikit lah. Malam-malam tahajud tu, kadang-kadang rindu sangat dahi nak kena lantai. Kita buat mana yang mampulah. Meja, letak atas meja. Nikmat. Orang yang semayang atas kursi, janganlah kita ejek, janganlah kita kata tak sah. Wallahi orang yang semayang atas kursi tu menjerit-jerit jiwa ni, ingin sujud kepada Allah. Kena? Dan sifat di kepala Rasulullah SAW adalah fatanah, bijaksana. Bijak. Nabi ni bijak. Subhanallah wa bihamdi. Nabi dia tak ambil SPM, Nabi tak ada PhD, Nabi tak ada degree, tak ada master. Nabi dikatakan tidak pandai membaca dan menulis, tetapi Nabi sangat bijak. Masya Allah. Kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Dia boleh memimpin umatnya kembali kepada Allah. Dia boleh memimpin umat Quraisy yang jahat, Arab yang berpecah dan suka berperang, akhirnya menjadi bangsa yang tinggi darjatnya di sisi agama kita hari ini. Sampai ke hari ini membina empire terkenal ke seluruh dunia. Tengok tuan-tuan, baliklah pada Islam. Bijak. So di kepala Rasulullah walaupun tak pandai membaca dan menulis, tapi kekuatan IQ dia yang Allah beri adalah menghafal, mengikut arwah almarhum Profesor Dr.
Syed Nakib Latas, antara salah seorang guru saya, Profesor Syed Nakib Latas berkata, sistem pendidikan yang pertama bukanlah membaca sebenarnya, tetapi menghafal. Kan kalau kita nak tunggu anak-anak kita baca, lambat. Tetapi apa berlaku, kita kena tengok anak-anak kata dia boleh menghafal lagu lagi. Masa kecil, lagu dia boleh hafal. Mengantuk nak tidur anak kecil ni, pelat-pelat dah boleh nyanyi sebab dia dengar. Jibril pun mengajar Iqra. Nabi dengar dan Nabi hafal. Wahyu berbentuk pendengaran, wahyu turun dan Nabi dengar, Nabi boleh hafal. Okey, dah selesai. Umat Islam kena berwatak sebagai seorang yang pandai, bijaksana. Habis.